Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zainab binti Yunus, ijazah sarjana muda pentadbiran dan hubungan korporat. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk tugasan buku saya iaitu Pelaburan Pertumbuhan. Assalamualaikum. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana saya dapat menyiapkan tugasan buku ini dengan jayanya. Apa yang dikarang di dalam buku ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari, dan saya juga memohon sejuta kemaafan jika penulisan ini terdapat kesalahan atau tidak menepati citarasa pembaca. Semoga buku Pelaburan Pertumbuhan ini dapat memberi manfaat kepada pembaca di luar sana. Pelaburan pertumbuhan atau dikenali sebagai growth investing dapat kita sifatkan sebagai satu gaya atau strategi sesebuah pelaburan di mana fokus utamanya adalah untuk meningkatkan modal. Okey, pelabur bagi pelaburan pertumbuhan ini biasanya mencari pelaburan dalam industri yang berkembang pesat. Sebagai contoh, industri teknologi dan industri kesihatan. Mereka ni mencari keuntungan melalui peningkatan modal, iaitu keuntungan yang akan mereka peroleh apabila menjual saham di sektor yang atau syarikat yang berkembang pesat. Okay, sebenarnya kebanyakan syarikat pelaburan pertumbuhan melabur semua pendapatan mereka ke dalam perniagaan dan bukannya membayar dividen kepada pemegang saham. Jika membayar dividen tersebut adalah di dalam di dalam jumlah yang kecil. Okey, syarikat-syarikat ini kebiasaannya adalah syarikat yang kecil ataupun syarikat yang baru beroperasi yang memiliki potensi yang sangat baik. Dan akhirnya pertumbuhan pendapatan akan diterjemahkan menjadi harga saham yang lebih tinggi di masa hadapan. Okay, oleh kerana pelabur berusaha untuk memaksimumkan keuntungan modal mereka, pelaburan pertumbuhan juga dikenali sebagai strategi pertumbuhan modal atau dikenali sebagai growth stock. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan modal? Pertumbuhan modal adalah saham syarikat yang mempunyai petunjuk keuntungan yang memberansangkan dalam tempoh masa tertentu atau saham yang mempunyai potensi yang tinggi dalam masa terdekat. Aspek utama yang membezakan saham jenis ini berbanding saham lain adalah nilai saham ini pada kebiasaannya meningkat dengan kadar yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kejatuhan nilai saham ini juga mempunyai kemungkinan yang tinggi. Pemegang saham mempunyai dua kemungkinan, sama ada menerima dividen yang kecil atau tidak menerima dividen langsung. Macam yang saya nyatakan sebentar tadi, kerana dividen tersebut digunakan untuk dilaburkan semula, iaitu reinvest the dividend dengan tujuan untuk meningkatkan modal, capital appreciation. Apakah yang dimaksud? Seterusnya adalah ciri-ciri bagi pertumbuhan modal. Terdapat 6 ciri-ciri pertumbuhan modal, iaitu kadar pertumbuhan yang tinggi, dividen rendah atau sifar, kelebihan daya saing, setia asas pengguna, hasil dan faktor risiko. Okey, saya akan menjelaskan satu persatu tentang ciri-ciri pertumbuhan modal. Okey, ciri-ciri yang pertama adalah kadar pertumbuhan yang tinggi. Ini bermaksud stok pertumbuhan cenderung menunjukkan kadar pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan di dalam keseluruhan pasaran. Ciri-ciri yang seterusnya adalah dividen rendah atau sifar.
stok pertumbuhan biasanya membayar dividen rendah atau dividen yang sifar kepada pemegang saham. Ini kerana syarikat pertumbuhan berkembang pada kadar yang sangat cepat dan oleh itu kebiasaannya mereka ingin melaburkan semula pendapatan mereka kembali ke syarikat untuk meningkatkan keupayaan menjana pendapatan perniagaan. Okey, seterusnya adalah kelebihan daya saing. Syarikat pertumbuhan biasanya menunjukkan kadar pertumbuhan yang jauh lebih tinggi kerana mereka cenderung memiliki beberapa jenis kelebihan daya saing berbanding syarikat lain di dalam industri yang sama. Kelebihan daya saing memberikan syarikat pertumbuhan cadangan penjualan yang unik yang membantu mereka menjual dan berkembang lebih baik daripada syarikat lain yang berada di dalam industri yang sama. Ciri-ciri seterusnya adalah asas setia pengguna. Oleh kerana syarikat pertumbuhan menikmati kelebihan daya saing daripada syarikat lain yang di dalam industri yang sama, mereka cenderung menikmati asas pengguna yang setia dan berkembang. USP iaitu Unique Selling Proposition yang dinikmati syarikat sedemikian berbanding pesaingnya dapat memastikan asas pengguna terus berkembang yang menyumbang kepada peningkatan kadar pertumbuhan mereka. Seterusnya, kita beralih pula kepada ciri-ciri pertumbuhan modal iaitu hasil. Oleh kerana stok pertumbuhan membayar dividen yang sangat rendah ataupun sifar, pelabur tidak membuat banyak pelaburan mereka dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, tinjauan jangka panjang adalah berbeza sama sekali. Pelabur dapat menjana pendapatan yang besar melalui keuntungan modal setelah melihat syarikat pertumbuhan mengalami pertumbuhan sama ada pertumbuhan 2 kali ganda, 3 kali ganda atau berlipat kali ganda saban tahun. Dan akhir sekali adalah faktor risiko. Risiko adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi pelaburan. Walaupun stok pertumbuhan merupakan pilihan pelaburan yang sangat menarik dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dalam jangka panjang, tahap ketidakpastian yang menyelubungi mereka dalam jangka pendek menyumbang kepada faktor risiko yang tinggi. Ketidakpastian tersebut timbul dari fakta bahawa stok pertumbuhan biasanya membayar dividen yang rendah atau tidak ada dividen langsung. Oleh itu, pelabur hanya memperoleh keuntungan dari pelaburan tersebut dalam jangka masa panjang. Sekiranya syarikat gagal melaksanakannya, pelabur mungkin mengalami kerugian. Oleh itu, setiap pelaburan terdapat faktor risiko yang wujud pada stok pertumbuhan. Kita beralih pula kepada kriteria strategi pelaburan pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan syarikat yang kukuh. Syarikat haruslah menunjukkan rekod prestasi pertumbuhan pendapatan yang kukuh dalam tempoh 5 hingga 10 tahun sebelumnya. Pertumbuhan EPS, earning per share, minimum bergantung kepada saiz sesebuah syarikat. Yang kedua adalah pertumbuhan pendapatan pada masa akan datang. Pengumuman pendapatan adalah penyata rasmi keuntungan syarikat. Kebiasaannya 1/4 atau setahun. Pengumuman itu dibuat pada tarikh tertentu semasa musim pendapatan dan didahului oleh anggaran pendapatan yang dikeluarkan oleh penganalisis ekuiti. Pelabur juga akan memperhatikan sekiranya pertumbuhan syarikat itu baik untuk pelaburan pertumbuhan atau sebaliknya. Kriteria seterusnya adalah margin keuntungan yang besar. Margin keuntungan adalah satu formula penting untuk dipertimbangkan kerana sebuah syarikat berkemungkinan mempunyai jualan yang tinggi tetapi dengan kadar keuntungan yang rendah.
Secara tidak langsung, ia menunjukkan sama ada pengurusan di sesebuah syarikat itu berada di dalam keadaan yang baik atau sebaliknya dalam mengendalikan kawalan kos dan pendapatan. Pada umumnya, jika syarikat melebihi purata 5 tahun sebelum margin keuntungan syarikat itu mungkin akan berkembang baik pada masa akan datang. Akhir sekali adalah pulangan ekuiti yang kokoh. Formula pulangan ekuiti, return of equity syarikat digunakan untuk mengukur keuntungan syarikat yang dihasilkan melalui pemegang saham yang telah melabur. Rule of thumb ialah membandingkan ROE semasa syarikat dengan ROE purata 5 tahun syarikat dan industri. ROE yang stabil atau meningkat menunjukkan bahawa pengurusan mampu menjadi pendapatan yang baik dari pelaburan pemegang saham dan mengendalikan perniagaan dengan cekap. Terdapat 3 jenis pelaburan pertumbuhan yang popular, iaitu permodalan yang kecil, iaitu small capitalization stock, stok teknologi dan sektor teknologi dan kesihatan, dan akhir sekali adalah pelaburan spekulatif. Bagi syarikat dalam kategori permodalan yang kecil, biasanya masih dalam tahap pertumbuhan awal dan stok mereka berpotensi untuk kenaikan harga yang tinggi. Saham small cap mencatatkan pulangan yang tinggi tetapi mereka juga mempunyai risiko yang agak besar. Saham bermodal kecil juga sering mengatasi saham kapital besar semasa tempoh pemulihan dari kemelesetan ekonomi. Seterusnya adalah stok teknologi dan kesihatan. Syarikat yang mengembangkan teknologi baru atau menawarkan inovasi dalam bidang kesihatan boleh menjadi pilihan yang sangat baik untuk pelabur di dalam pelaburan pertumbuhan. Stok syarikat yang mengembangkan produk popular atau revolution dapat meningkat secara eksponen dalam jangka waktu yang singkat. Akhir sekali adalah pelaburan spekulatif. Dalam pelaburan spekulatif ini, thrill seeker dan spekulator melihat instrumen pertumbuhan berisiko tinggi seperti saham sen, iaitu penny stock, kontrak niaga hadapan dan pilihan, futures and option, mata wang asing dan harta tanah spekulatif seperti tanah yang belum dibangunkan. Terdapat juga perkongsian penggerudian minyak dan gas dan ekuiti swasta untuk pelabur secara agresif dalam kurungan berpendapatan tinggi. Mereka yang memilih pilihan yang tepat dalam arena ini dapat melihat pulangan modal pelaburan awal mereka, tetapi mereka juga sering kehilangan setiap sen dari prinsipalnya. Seterusnya adalah contoh syarikat pelaburan pertumbuhan di Malaysia. Syarikat pelaburan pertumbuhan yang berada di Malaysia merupakan syarikat yang mencatatkan jumlah keuntungan yang tinggi untuk beberapa tahun. Kebiasaannya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Di sini saya sertakan beberapa contoh syarikat yang terdiri daripada sektor teknologi dan kesihatan. Syarikat pertama adalah Uji Teknologi Berhad. Uji Teknologi merupakan sebuah syarikat teknologi yang ditubuhkan oleh Kao Design. Pada permulaannya, syarikat ini merancang untuk membuat modul kawalan skala bilik mandi elektronik. Kemudian syarikat ini bergerak maju untuk mengembangkan modul kawalan dan pemotong dan pengaduan elektronik. Akhirnya, syarikat itu merancang dan mengembangkan modul kawalan untuk alatan pembuat kopi. Pada masa itu, syarikat ini juga mengembangkan switching power supply, penukar voltan untuk sistem pengkodan bar untuk simbol teknologi. Sejak beberapa tahun lepas, syarikat ini telah mengalami pertumbuhan pelaburan yang sangat luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah earning per share, margin keuntungan dan pulangan ekuiti syarikat tersebut. Raja di bawah, kita dapat lihat bahawa Uci telah mengalami pertumbuhan yang sangat memberangsangkan bermula pada tahun 2013 hingga tahun 2020.
Walaupun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2018 dan 2019, UCI tetap melakukan pertumbuhan pada tahun 2020 sebanyak 50.6% margin keuntungan. Syarikat yang kedua adalah Rezik Berhad. Rezik Berhad adalah sebuah syarikat yang memberikan penyelesaian dan perkhidmatan kepada industri perkhidmatan insurans dan kewangan. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai proses perniagaan dan operasi industri, kemampuan mereka untuk mengenal pasti kemajuan dalam teknologi dan memastikan kejayaan untuk kepentingan pelanggan mereka. Rezik menawarkan beberapa penyelesaian insurans berasaskan web yang memenuhi fungsi pemasaran dan penjualan front-end serta keperluan operasi dan pengurusan syarikat insurans. Rezik juga menawarkan rangkaian alur kerja, pengurusan kes dan aplikasi pengurusan dokumen yang sesuai untuk industri keuangan. Raja di bawah menunjukkan bahawa Rezik merupakan salah satu syarikat pertumbuhan pelaburan. Hasil ini dapat dibuktikan dengan peratusan margin keuntungan Rezik pada tahun 2014 hingga 2018 dan meningkat dengan lebih tinggi pada 40.3% pada kuartal pertama 2021. Contoh yang terakhir adalah di bawah sektor kesihatan iaitu KPJ Berhad. KPJ Healthcare Berhad adalah penyedia perkhidmatan kesihatan swasta yang terkemuka di Malaysia. Penubuhan pertamanya adalah Hospital Pakar Swasta pertama di Johor pada tahun 1981. KPJ Healthcare Berhad telah berada di barisan hadapan dalam industri penjagaan kesihatan. Sebagai tambahan, KPJ telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam penerapan teknologi seluruh kumpulan bersepadu. Penerapan cloud computing telah meningkatkan lagi kemampuan perunding perubatan dalam menilai maklumat pesakit dalam masa yang tepat untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang lancar. Untuk lebih mengoptimumkan pengendalian catatan pesakit dan peningkatan kecekapan hospital, peningkatan berterusan dilakukan untuk kemajuan sistem maklumat klinikal KPJ. Berikut adalah data yang membuktikan KPJ Healthcare Berhad juga merupakan salah satu syarikat pelaburan pertumbuhan. Margin syarikat ini meningkat dari tahun 2015 dan mencatatkan margin yang tertinggi pada tahun 2019 iaitu 5.9%. Sebagai penutup untuk penulisan ini, dapat saya simpulkan bahawa pelaburan pertumbuhan merupakan salah satu pelaburan yang dapat menunjukkan perkembangan sesebuah syarikat. Pelabur bagi pelabur pertumbuhan perlu memastikan syarikat yang dilabur mempunyai potensi yang dapat menguntungkan pelabur di dalam jangka masa yang panjang. Pelaburan pertumbuhan adalah bergantung kepada pertumbuhan stok sesebuah syarikat. Oleh itu, menjadi kewajipan kepada pelabur mm, untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang pertumbuhan stok. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya memohon sejuta kemaafan jika terdapat kesalahan di dalam buku ini. Semoga buku ini dapat memberi sedikit manfaat kepada para pembaca di luar sana. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan sebaliknya datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.